Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang semua. Hari ini semua sihat tak? Sehat, Cikgu. Sihat. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, hari ini kita belajar subjek sains. Okey, sebelum cikgu tunjukkan slide, cikgu nak tanya satu soalan. Siapa sukarela untuk jawab? Boleh jawab ya. Dan untuk tumbuhan, kita memerlukan proses apa? Respirasi atau fotosintesis? Fotosintesis. Okey, terima kasih Najatul. Okey, seterusnya. Siapa boleh bagi tahu cikgu pendapat kamu tentang kitar nutrien? Saya cuba boleh? Boleh, Najatul. Boleh, cikgu. Kitar nutrien ni adalah kitar yang berlaku di sekitar ekosistem kita. Contohnya kitar air, saya dah ingat tak, cikgu? Okey, jawapan kamu juga boleh diterima. Cuma cikgu nak betulkan kitar nutrien ni adalah yang ada 3 jenis tu, kitar air, oksigen dan karbon. Okey? Terima kasih Najatul. Okey, cikgu. Okey, cikgu share slide ya. Kamu boleh nampak tak slide yang cikgu paparkan? Nampak? Boleh. Okey, cikgu gerakkan bergerak tak? Gerak. Okey, terima kasih. Okey. Pertama sekali, hari ini objektif pembelajaran kita ialah menyatakan dan memahami kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem. Okey. Seterusnya, cikgu nak bagi tahu kamu definisi yang lebih mendalam mengenai kitar nutrien. Okey, kitar nutrien ialah apabila organisma mati, mereka akan diurai oleh pengurai menjadi bahan yang lebih ringkas, iaitu nutrien. Nutrien ini akan dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Ini yang dikenali sebagai kitar nutrien. Okey, seterusnya kita beralih kepada gambar raja 1.0 kitar air. Okey, apa yang kamu semua boleh lihat sini, apabila kondensasi ini membentuk awan, akan terjadi hujan. Okey, seterusnya anak panah merah ni menunjukkan air hujan mengalir di permukaan dan seterusnya meresap ke dalam tanah. Simpanan air di bawah tanah seterusnya akan diserap oleh akar tumbuhan. Seterusnya berlaku transpirasi dan penyejatan. Dekat sini ada gambar haiwan lembu. Kamu boleh lihat di sini lembu melakukan respirasi, penyatijaan dan perkumuan. Seterusnya, proses ini akan berulang kembali. Okey. Dekat sini kamu boleh lihat terdapat peranan benda hidup dalam kitar air. Pertama sekali, transpirasi, meningkatkan kandungan uap air, mengelakkan akisan tanah dan mengelakkan tanah menjadi kering. Okey, seterusnya kita beralih kepada gambar raja 1.1 kitar karbon dan kitar oksigen. Semua nampak tak gambar raja ni? Nampak, Cikgu. Okey, bagus. Okey, pertama sekali cikgu nak terangkan dulu untuk bahagian oksigen. Respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Seterusnya, respirasi oleh tumbuhan juga menggunakan oksigen. Ketiga, perebutan oleh pengurai menggunakan oksigen. Seterusnya, tumbuhan juga akan menjalankan fotosintesis. Fotosintesis ni membebaskan oksigen. Okey, terdapat proses perebutan. Perebutan ini daripada tumbuhan mati, haiwan mati yang dihuraikan oleh bakteria dan kulat. Seterusnya, perebutan tersebut membebaskan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni digunakan oleh haiwan untuk menjalankan respirasi. Begitulah juga perkaitan antara oksigen di atmosfera dan karbon dioksida. Semua faham tak? Faham, Cikgu. Okey. Seterusnya,
kita beralih kepada peranan tumbuhan, haiwan dan manusia dalam kitar karbon. Dia ada 3 peranan. Respirasi, pembakaran bahan api dan pereputan atau penguraian. Okey, ini cikgu tak nak lebih mendalam. Okey, kita pergi ke peranan tumbuhan dalam kitar oksigen. Okey. Ini adalah paling penting kerana tumbuhan akan membebaskan oksigen semasa fotosintesis. Ini adalah berfungsi untuk mengekalkan kandungan oksigen dalam udara. Okey, kita pergi kepada video sekejap ringkas untuk lebih lanjut ya. Sekejap. Okay. Semua murid boleh tengok video ni sekejap ya. Udara di sekeliling kita terdiri daripada banyak gas, termasuk oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadi. Oksigen dan karbon dioksida adalah sangat penting untuk kewujudan organisma hidup. Jumlah gas-gas ini di dalam atmosfera dikawal oleh kita karbon dan kita oksigen. Karbon adalah kita yang mengawal jumlah karbon dioksida dalam atmosfera dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan membebaskannya semula ke udara. Apabila tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk membuat makanan, ia menyerap karbon dioksida dari udara. Unsur karbon tumbuhan dan haiwan membebaskan karbon dioksida ke udara melalui proses respirasi sepanjang hidupnya. Selepas tempoh masa yang panjang, jasad-jasad organisma mati menjadi bahan api fosil yang digunakan oleh kilang-kilang, stesen-stesen jana kuasa dan kenderaan. Pembakaran bahan api fosil juga membebaskan karbon dioksida ke udara. Secara ringkas, jumlah karbon dioksida di dalam atmosfera dikawal apabila fotosintesis, iaitu proses yang memerlukan karbon dioksida, diseimbangkan oleh pereputan, respirasi dan pembakaran, iaitu proses-proses yang membebaskan karbon dioksida. Sebaliknya, kita oksigen juga mengawal jumlah oksigen di dalam atmosfera secara berterusan dengan mengambil oksigen dari udara dan membebaskannya semula ke udara. Seperti kita karbon, proses-proses yang memerlukan oksigen seperti respirasi, pembakaran, pereputan dan pengaratan diseimbangkan oleh fotosintesis yang membebaskan oksigen kembali ke udara. Banyak aktiviti manusia seperti pembalakan haram dan penggunaan racun perosak yang berleluasa mengganggu kita karbon dan kita oksigen. Kesan daripada gangguan ini termasuk pemanasan global dan kesan rumah hijau yang akhirnya mungkin menyebabkan tanah yang subur menjadi kering kontang. Menanam lebih banyak pokok untuk membantu penghutanan semula, menghalang pembakaran ladang dan hutan, mencegah pembebasan asap yang berlebihan daripada kenderaan, mengelak penggunaan racun serangga yang berleluasa, mengharamkan pembalakan haram dan memperketatkan undang-undang untuk melindungi alam sekitar. Okey, kita sambung seterusnya ya. Okey, aktiviti manusia. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, terima kasih. Okey, aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien terdapat 3 contoh. 1, penebangan hutan yang tidak terkawal. Ini sering kali berlaku. Seterusnya, pembakaran bahan api fosil daripada egsos kenderaan dan penggunaan sumber air secara berlebihan. Ini lebih kepada membazir ya. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Dia ada 5 contoh. Mewujudkan sistem pertanian terancang, menggunakan kenderaan awam, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian, ini ada kat rumah kita, menanam semula pokok, ini sering dilakukan oleh agensi-agensi luar dan NGO. Seterusnya, memperketat undang-undang. Memperketat undang-undang ini adalah langkah yang paling berkesan kerana ini merujuk kepada Akta Alam Sekitar dan Pencemaran Alam Sekitar. Okey, seterusnya. Cikgu nak semua perhatikan dengan teliti kaedah ramal, perhati dan terang ni. Okey, di sini ada situasi. Pertama, jika nelayan menggunakan alat tangkap keahlian ni, maka kerosakan ekosistem dasar laut
akan semakin meningkat. Jadi, daripada ramalan ni kita boleh buat pemerhatian. Penggunaan pukat la boleh menyebabkan kemusnahan habitat haiwan dan dasar laut. Okey, seterusnya, daripada pemerhatian, murid-murid boleh terangkan ya, kesan penggunaan pukat la ni membawa banyak kemusnahan terhadap anak-anak ikan, penyu, kemusnahan batu karang dan kitaran air dalam dasar laut. Okey, cikgu nak tanya, siapa nak volunteer nak bagi tahu ni termasuk kitaran nutrien ni adalah kitaran apa ya? Oksigen ke, karbon dioksida ke atau kitaran air? Ada siapa-siapa yang nak jawab? Saya tak pasti cikgu, tapi mungkin kitar oksigen. Okey, terima kasih Nadiatul. Okay. Okey, untuk jawapan Nadiatul tu, yang ni oksigen juga ada kaitan, tapi lebih tepat lagi ialah kitaran air. Okey, ini kitaran air dalam laut. Terusnya, di sebuah kebun terdapat tanaman pisang dengan daun yang berlubang-lubang. Daun itu berlubang kerana dimakan oleh ulat. Seterusnya, ulat dimakan oleh burung dan kemudian burung dimakan oleh musang. Fahamkan soalannya, air sekali musang tu mati dan bangkainya diuraikan oleh bakteria. Apakah akan berlaku selepas haiwan tersebut diuraikan oleh bakteria? Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk fikirkan jawapan untuk pemerhatian dan terangkan. Siapa-siapa boleh bagi jawapan kalau dah ada jawapan dia. Saya bagi jawapan tentang pemerhatian, cikgu. Okey, boleh. Bangkai mati selepas diuraikan oleh bakteria akan berbau, terurai dan seterusnya membebaskan haba ke persekitaran untuk digunakan semula. Okey, betul jawapan. Terima kasih Amira. Jawapan kamu betul dan tepat. Okey, untuk bahagian terangkan, ada siapa-siapa nak volunteer? Ada yang nak sukarela jawab? Wawa, nak jawab ke? Najwa? Boleh, cikgu. Okey. Bangkai yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Okey. Okey, boleh cikgu tanya Kak Wawa, yang ni ayat terakhirnya menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida kan? Okey. Ya. Okey. Untuk bahagian terangkan tadi, Wawa jawab tu kan? Okey, betul jawapan Wawa. Terima kasih. Okey, ini adalah perkaitan antara kitaran oksigen dan karbon. Okey. Kalau ada sebarang kemuskilan, boleh ajukan soalan. Okey, cikgu nak buat soalan pengukuhan. Dekat sini, siapa-siapa yang volunteer atau sukarela untuk jawab soalan ni, boleh bagi tahu cikgu ya. Untuk soalan nombor 1, siapa nak jawab? Saya try jawab cikgu. Okey, boleh Nadiatul. Soalannya berbunyi, namakan 3 jenis kitar nutrien. Macam yang cikgu cakap tadi, kita ada 3 jenis kitaran. Yang pertama iaitu kitar air, yang kedua kitar oksigen dan yang ketiga adalah kitar karbon dioksida. Okey, betul jawapan Nadiatul. Terima kasih. Ketiga-tiga Okey jawapan cikgu. adalah tepat dalam kitar nutrien. Okey. Seterusnya, soalan nombor 2 ni, berikan 2 proses perubahan jirim dalam kitar air. Ada yang nak volunteer jawab? Saya, cikgu. Okey, Amira, persilakan. Yang pertama proses penyejatan dan proses kondensasi. Okey, terima kasih Amira. Jawapan kamu betul dan tepat. Kedua-dua proses terlibat dalam kitaran air, oksigen dan karbon dioksida. Okey, ini lebih kepada kitaran air ya. Okey, kalau tak ada, kita boleh beralih ke soalan yang nombor 4. Cikgu nak, kali ni cikgu nak Naziatul Najwa jawab soalan nombor 4. Najwa?
Boleh jawab nombor 4? 2 langkah untuk periksa selepas menggunakan air. Menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Okey, itu saja Wawa. Ada nak tambah lagi? Tiada, cikgu. Okey, terima kasih Wawa, jawapan kamu betul. Okey, cadangan untuk menjimatkan air ni tadi pun ada kita bagi tahu. Okey, seterusnya yang ni cikgu nak kamu buat latihan kerja rumah. Ni tak payah jawab masa kelas. Esok cikgu nak kamu bagi jawapan kamu sebagai kerja rumah ya. Okey, sebelum tu cikgu nak buat soalan kuis. Kita jawab sama-sama, boleh tak? Boleh cikgu. Okey, pilih cikgu tekan, kamu hanya pilih jawapan ya. Kejap. Okey, masing-masing boleh buka mic untuk bagi jawapan. Bersedia? Pilih langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar dengan betul. Kamu boleh pilih, cikgu tekan. Menguatkuasakan undang-undang, Okey. meningkatkan kesedaran awam, menggunakan kaedah kawan biologi. Okey. Okey, betul. Pandai murid-murid. Sekitar karbon mengekalkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Okey, betul. Pandai. Ini pilih lebih daripada satu. Membantu proses fotosintesis, Okey. membantu proses respirasi, osmosis mungkin, saya tak pasti. Okey. Okey, satu kurang tepat, tak apa. Amira dengan Wawa boleh join sekali? Fatia ke? Kenyataan ini menerangkan kesan aktiviti kecuali penanaman semula. Okey. Pandai. Mira dengan Wawa boleh pilih ya? Okey, cikgu. Okey. Cadangkan kaedah yang lebih bersesuaian untuk mengawal penggunaan sumber air secara berlebihan. Boleh pilih lebih daripada 3? Menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Okey. Memperketat undang-undang dalam Akta Pencemaran Sumber Alam Sekitar. Okey. Itu saja ya. Try. Okey, betul. Okey. Dan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon. Okey, pandai nak cakap. Okey, soalan seterusnya. Pilih jawapan yang lebih tepat menggambarkan kepentingannya kepada manusia. Kepentingan kitar air. Membekalkan sumber air bersih untuk manusia. Okey, betul. Bagus. Nampaknya kamu lebih faham. Pilih langkah-langkah lebih daripada 1. Tanam semula pokok, Okey. mewujudkan sistem pertanian yang terancang Okey. dan menggunakan kenderaan awam. Wah, terima kasih. Cepat. Nadia tu cepat menjawab. Okey. Pilih 3 kitar nutrien yang kita belajar tadi. Ada 3 saja. Apa? Kitar karbon dioksida, kitar air, kitar oksigen. Okey, pandai Amira. Kita tengok jawapan. Betul dan tepat. Soalan terakhir. Ni siapa-siapa pun boleh jawab. Air hujan. Okey. Betul. Najwa, ada lagi soalan bonus.
membantu respirasi, fotosintesis. Dua sahaja. Okey, betul. Terima kasih Najatul. Okey, hari ni kita dah siap untuk semua bahagian. Jadi, Cikgu harap pelajaran hari ni semua dapat menyatakan definisi kitar nutrien dalam ekosistem dengan tepat. Pelajar juga mampu menguraikan peranan benda hidup dalam kitar karbon, kitar oksigen, kitar karbon dan kitar air dalam ekosistem. Selain itu, cikgu nampak pelajar juga boleh menyatakan pengelasan antara 3 komponen yang terlibat. Semua pelajar juga cikgu nampak dapat membezakan fungsi-fungsi kitar oksigen, kitar karbon dan kitar air berdasarkan soalan pengukuhan yang cikgu berikan tadi. Okey, cikgu nak tanya soalan yang paling ini volunteer, siapa-siapa boleh bagi pendapat. Apakah, dengar soalan cikgu ya, apakah kesan jika kitar air, oksigen dan karbon dioksida terganggu oleh aktiviti manusia? Apakah kesannya kepada persekitaran? Kamu boleh bagi pendapat ikut pandangan dan apa yang kamu pelajari? Saya cuba cikgu. Okey, boleh Najatul. Okey, kalau kitaran air, oksigen dan juga karbon dioksida ni terganggu, sudah semestinya yang pertama kitaran air tu, sumber air kita tu akan terganggu. Sebab seperti yang kita tahu tadi, kitar air ni dia akan melakukan kitaran daripada permukaan sampai ke bawah tanah kan. Dia akan mengganggu saluran air tumbuhan juga. Yang kedua, kalau terganggu kitar oksigen dan juga kitar karbon dioksida ni, seperti yang kita tahu, dua kitar tersebut sangat berkait rapat. So apabila terganggu ni, proses-proses seperti transpirasi, benda hidup ni akan terganggu lah. Itu sahaja. Okey, betul. Cikgu setuju dengan jawapan Najatul untuk kesan gangguan tersebut. Okey, Najwa dengan Amira nak bagi pendapat? Apa-apa nak tambah ke? Atau nak tanya soalan yang kurang faham berkaitan dengan topik ni? Boleh bertanya. Ada cikgu. Najwa tak ada? Amira? Ada cikgu. Okey, terima kasih kerana sudi hadir pada kelas kita hari ini. Cikgu harap topik bab 2 ekosistem ni, 2.2 kitar nutrien dalam ekosistem, semua boleh faham. Kalau boleh, cikgu nak kamu semua siapkan kerja rumah, satu latihan kerja rumah yang cikgu berikan. Ya? Hantar dekat cikgu ya, secara personal. Okey. Okey. Tiada sebarang soalan ya? Okey, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir dan memberi kerjasama dalam kelas cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye cikgu. Okey, bye.